A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir sama-sama solat subuh berjemaah. Seterusnya Allah izinkan kita duduk sama-sama lepas subuh untuk mendengar kuliah tazkirah pada pagi ini. Moga-moga ia menjadi amal-amal saleh yang memberatkan timbangan mizan kita ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, hari ini kita dah masuk 13 Ramadan ya. Betul ya, 13 hari ini. 13 Ramadan ya, 13 hari dah ya. Kita berpuasa dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala moga Ramadan pada kali ini, pada tahun ini, Allah memberikan kekuatan, meningkatkan lagi amal-amal kita, yang mana kita mengharapkan di akhir Ramadan nanti ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Di akhir pada Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, sebagaimana yang Nabi sebutkan, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kita hidupkan Ramadan dengan penuh iman, mengharapkan keridhaan Allah, maka hasilnya kata Nabi ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Apa yang lagi yang kita nak daripada Allah? Ketika mana kita dihisab oleh Allah di hari akhir kelak nanti, yang kita takut, yang kita risau ialah dosa-dosa kita yang banyak yang kita buat. Itu yang kita takut. Tak ada dah benda lain. Kita ketika mana kita dihisab nanti, tuan-tuan terfikir tak ketika mana nak dihisab tu, aku rajin semayang subuh, semayang jemaah rajin, aku rajin sedekah, aku rajin semayang sunat, rajin tahajud, rajin qiyam, aku rajin sedekah itu, aku rajin buat itu. Ketika mana kita nak dihisab, itukah sebenarnya yang kita takut? Tak, yang kita takut adalah dosa-dosa kita, kan? Tuan-tuan, kalau kita periksa masuk exam SPM, STPM ke, kan, yang beringkat ijazah ke, kita nak masuk periksa, kita takut apa? Soalan tanya kita tak tahu jawapan. Kita bukan takut, kita dah hafal, ingat banyak semua kita belajar, tapi yang kita takut masuk periksa, soalan tu kita tak ada jawab. Yang soalan tu dia tanya, kita tak ingat jawapan, kita tak tahu. Itu yang kita takut. Walaupun kita dah ingat banyak, mungkin tajuk kita belajar tu 20-30 tajuk, kita dah hafal semua dah, tapi yang kita takut, benda yang ditanya tu kita tak boleh jawab, tak ingat, terlupa. Begitulah ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti, yang kita takut dosa-dosa kita. Dan tak lain dan tidak bukan, bila datang Ramadan ni, Nabi sebut ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampun dosa-dosa yang lalu. Allahu Akbar. Ini benda yang sangat besar, yang sepatutnya kita tak terlepas daripada mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab kita menggunakan sebuah karya Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang bertajuk Alam Malaikat Al-Abrar, Alam Jin wa Syayatin. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan Rahsia Alam Malaikat, Jin dan Syaitan. Di sebelum itu saya nak
sebab kita dalam Ramadan dia bila sebut Ramadan ni dia dikait juga dengan makhluk nama dia jin dan syaitan. Jin dengan syaitan ni mana-mana kita pergi, mana-mana bulan, mana-mana program, dia ada kait dengan jin dengan syaitan juga. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi sebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat awalu lailatin min Ramadan suffidat asyayatin wa maradatul jinni. Itu panjang hadis tu, saya ambil depan dia je, yang terkait dengan syaitan dan juga jin dalam Ramadan. Apa hadis ni? Hadis ni hadis daripada Ibnu Majah dan kitab puasa. Disebutkan hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kita mula masuk maghrib hari pertama Ramadan, masuk je azan je maghrib, kemudian masuk dah satu Ramadan. Sebab Islam dia punya waktu, perubahan waktu maghrib sampai ke maghrib satu hari. Jadi masuk aja azan maghrib, dah masuk hari baru, masuk satu Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanat awwalul lailatin, apabila masuk aja maghrib malam yang pertama min Ramadan, daripada bulan Ramadan, kata Nabi, suffidat asyayatin, syaitan masuk je maghrib akan dibelenggu, kan? Masuk tu. Kemudian wa maradatil jin, dan juga jin-jin yang jahat. Kita mengaji bab syaitan, bab jin ni. So dua Nabi sebut sini. Satu Nabi kata suffidat, dibelenggu akan syaitan, wa maradatil jin, dan yang kedua iaitu jin-jin yang jahat. Jadi jin dengan syaitan ni ditunggu je. Janganlah besok puasa, dia kata kan, biarlah dulu kan, biar lusa kan, tengok pemegang moho-moho besar kan, dia tengok, dia kata besok dengan puasa ni. Habislah jin pun dia kena belenggu, dan syaitan-syaitan ni akan juga terbelenggu. Jadi hadis tu panjang, boleh kata lah. So, saya nak ambil yang depan dia tu. Jadi ulama ni bila menyebut Ramadan, ada makhluk Allah yang kita tak nampak, namanya jin dan syaitan ni, dia terbelenggu. Apa maksud yang dikatakan belenggu itu? Ada hadis lain disebut silsil tu dirantai. Maksudnya jin dan juga syaitan ni yang ada yang dirantai. Dan sebelum ni kita dah bahaskan bahawa makhluk Allah nama dia jin. Daripada jin itulah lahirnya satu kelompok nama dia syaitan. Syaitan ni confirm jahat. Kalau jin itu secara umum dia boleh jadi baik dan dia boleh jadi jahat. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut satu syaitan confirm geng jahat dalam kalangan jin. Kedua Nabi sebut maradatul jin. Maksudnya dalam jin tu, kalangan jin tu tadi dah syaitan, kemudian ada juga jin-jin jahat yang lain. Dia ada puak-puak jin tu. Okey, syaitan confirm, kemudian geng jin-jin jahat ni juga akan dia belenggu. Maka para ulama bila saya tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syarah hadis, kena buka, sebab kita bila kita bahas ni kita kena tengok Quran kata macam mana, hadis kata macam mana. Saya buka tengok Sahih Bukhari, Ibn Hajar, tengok Sahih Muslim, tengok An-Nawawi kata, tengok para ulama al-muhadis, dia membahaskan apa maksud dibelenggu itu. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan, kalau tuan-tuan biasa dengan orang yang jenis merawat-rawat tu, kalau orang jenis biasa kena rasuk ni, dalam Ramadan dia kena rasuk juga. Dalam Ramadan orang biasa kena rasuk juga. Kalau orang yang kena santau, kena penyakit santau, muntah ke, kena busung ke kan, dalam Ramadan penyakit bukan pula kata terhenti penyakit tu, tak, dia jalan terus. Takkan dia punya jin syaitan dia boleh buat kerja terus kan. Sedangkan hadis Nabi dia sebut dah kena belenggu. Jadi kerja tu kerja makhluk halus.
Jadi tengok, saya buka dalam kitab-kitab hadis, ada beberapa perkara yang disimpulkan oleh para ulama. Dia kata yang dikatakan tasfid itu, dibelenggu itu, wal murad bitasfid imma alal haqiqah. Ulama ni dia ada nama satu, nama dia ulama salaf. Ada satu lagi geng nama ulama khalaf. Salaf dengan khalaf. Salaf ni yang 300 yang pertama lah. Yang khalaf yang selepas itu. Dan ada juga dalam kalangan ulama khalaf ni yang cara kefahaman dia, manhaj dia berpegang kepada pandangan ulama-ulama salaf, kan? Jadi para ulama ni bila dia membahaskan tentang hadis ni, dia kata ada beberapa perkara. Yang pertama yang dia masukkan belenggu itu imma alal haqiqah. Kalau ulama-ulama salaf dia kata memang belenggu. Memang sebab hadis ni hadis sahih, banyak ada beberapa riwayat. Maksudnya betul syaitan dan juga jin jahat memang kena belenggu, memang kena rantai. Itu satu. Sebab Nabi bawa hadis, Nabi cerita gitu, Nabi tak hurai secara detail, sahabat pun tak tanya. Jadi mari bila Nabi wafat, sahabat-sahabat ni, para ulama ni dia bincang tentang hadis. Pertama, kalau ulama salaf dia berpegang memang, dia kata makhluk nama jin jahat, dia kata memang dia belenggu, full stop. Jangan tanya lebih. Tu ulama salaf style dia macam tu. Dia kata kena belenggu lah, kan? Jangan tanya macam mana, sebab Nabi tak cerita. Jangan kata belenggu, dia tanya rantai itu besar mana rantai dia, kan? Macam mana dia rantai? Rantai itu ketat ke tak ketat ke, kan? Jangan tanya, sebab Nabi kata rantai dah, full stop. Yang kita yakin beriman. Tu manhaj salaf, pegang gitu. Ada yang tu dia kata imma alal haqiqah. Yang pertama memang begitulah, kita kena pegang, kita kena yakin. Liyamtani'u min idza'il mu'minin. Untuk apa? Kerana untuk mengelakkan daripada geng-geng syaitan dan jin itu memberi idza' alal mu'minin. Dia mengganggu, menyusahkan, memberi benda, buat sesuatu benda yang tak baik kepada orang yang beriman. Sebab bila masuk bulan Ramadan, kita dengan nak puasanya, tahan nafsunya, tahan makannya, semua benda kita nak buat. Jadi hakikatnya gitu, memang dia tak boleh diganggu. Tapi orang kena rasuk, orang sakit-sakit, makhluk halus ni ada juga, kan? Berlaku juga. Imam Ahmad, nanti Imam Ahmad ni manhaj salaf. Dia ni pernah ditanya, yang tanya tu anak di sini, Abdullah, ada riwayat dia nyebutkan. Dia tanya pada ayah dia lah, macam mana bila masuk Ramadan dia musara'ah ni maksudnya orang bertumbuk, bergaduh, kan? Arab ni, dia kata kenapa dalam Ramadan berlaku juga orang bergaduh, berbala, kan? Benda-benda jahat lah, tipu menipu, sepatutnya tak berlaku lah. Patutnya Ramadan ni bila syaitan, jin ini kena belenggu, patutnya jadi baik. Jadi fahamnya begitu. Tapi Imam Ahmad bila tanya, dia jawab, dia manhaj salaf. Dia kata hakikatnya memang Nabi sebut kena belenggu lah. Dan dia pun ulama-ulama salaf ni style dia gitu. Dia kata memang kena belenggu, memang kena rantai. Tanya lebih tak ada jawapan, sebab Nabi kata begitu. Tu jadi ulama salaf. So Muhammad pun dia jawab gitu juga. Cuma kita nak tengok pendapat yang lain, dia kata. Yang kedua dia kata au mustarq as-sam'u minhum. Satu yang kedua dia kata maksud yang dikatakan belenggu itu ialah makhluk namanya syaitan dan juga jin ni, dia tak boleh naik ke langit untuk mendengar cerita-cerita dekat langit. Dia memang dah tertahan dekat langit sebelum ni, tapi maksudnya apabila datangnya Ramadan lagi banyak step, dia tak boleh naik ke langit mendengar cerita-cerita, khabar-khabar tersebut. Bikhasah dia kata, secara khusus dia memang tak boleh dah naik ke atas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata ulama, dia kata wa imma alal majas. Okey. Yang ketiga ni dalam bentuk bukan dikatakan belenggu itu belenggu
rantai yang hakiki, tetapi yang majazi. Majaz ni kata apa Melayu dia kata, bukan yang hakikat lah, bukan sebenarnya rantai, tapi satu gambaran yang nak menunjukkan bahawa makhluk ini dia kurang tenaga, kemampuan, dan ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia mengganggu orang-orang beriman untuk beribadat dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga inilah yang banyak ulama-ulama khalaf memberikan pandangan. Jadi datanglah bila ulama khalaf ni, salaf ni dipegang straight itu je. Ulama khalaf ni dah banyak pandangan. Dia kata bila masuk Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala akan lemahkan jin-jin dan syaitan-syaitan yang jahat ni. Dia jadi lemah, dia jadi tak kuat. Sebagaimana orang puasa, bila puasa tak makan, tak minum, tak larat kan. Jadi jin ni, makhluk jahat ni pun jadi macam tu. Dia tak boleh, power dia terkurang. Kalau biasanya, kalau mungkin kalau tak puasa kita boleh lari 100 km, kalau tak puasa lah dengan makan minum kan. Tapi bila puasa tak larat dah, tinggal 50 km. Faham dia gitu. Jadi makhluk halus pun gitu juga. Yang jahat ini, ulama dia kata bila masuk Ramadan ni Allah jadikan dia lemah, power dia terkurang. Allah Ta'ala satu. Kemudian ada juga ulama yang menyebutkan bahawa yang dikatakan syaitan yang dibelenggu dan jin yang jahat yang belenggu hanyalah ru'us ni maksudnya kepala-kepala dia, pembesar-pembesar dia, mana toki-toki bos-bos besar tu yang dibelenggu, Kemudian tapi jin yang kecil-kecil, syaitan yang kecil-kecil ni, yang private okey. Ni yang pangkat general je yang kena belenggu. Ada pandangan ulama ni, saya kata khalaf punya. Jadi atas asas itu dia kata kalau orang yang ada kena rasuk, ada kena santau, ada kena gangguan makhluk-makhluk halus, dia masih berlaku juga dalam Ramadan. Boleh berlaku. Maksudnya yang ganggu tu bukan jin yang besar, bukan jin yang kecil, bukan syaitan yang besar. Jin tu kalau jin yang kecil ataupun syaitan yang pangkat rendah-rendah saja. Dan berdasarkan pengalaman orang yang merawat, ketika mana masuknya bulan Ramadan, gangguan makhluk halus sama ada daripada syaitan, daripada jin ni, biasanya dia berkurang. Kes-kes makhluk halus ni kalau orang yang buat rawatan Islam nampak kurang. Sebab apa? Inilah kita ambil pandangan khalaf tadi, dia memang lemah. Makhluk-makhluk halus tu lemah untuk mengganggu. Itu kan. So kita boleh faham gitulah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak memahami bagaimana makhluk yang nama jin dan syaitan itu dibelenggu. Jadi kalau masuk Ramadan, tuan-tuan ni kita tak kuat lagi nak beribadat, maksudnya kita pun lebih kurang syaitan dengan jin tak banyak beza lah kan. Maksudnya kita kena rajin lah kan. Maksudnya kalau masuk Ramadan malah juga lagi kan, maksudnya kita tu macam geng-geng syaitan dengan jin jugalah, kita pula dibelenggu. Sepatutnya kita lepas dia belenggu makhluk tu, makhluk jin dan syaitan. Sepatutnya kita rajin ibadat, qiyamnya, dengan solatnya, dengan zikirnya, dengan baca Qurannya bila masuk Ramadan. Sebab kita faham makhluk-makhluk yang ganggu ni dia lemah. Dan kita pula dengan puasa kita, dengan nak mengharapkan keampunan Allah, sepatutnya kita semangat. Tapi tuan-tuan kalau rasa kenapa aku ni jadi Ramadan jadi malas nak tidur, rehat kan, hati-hati, takut kita juga ada geng-geng daripada jin dan syaitan itu. Saya rasa tak, tuan-tuan ni semua orang baik-baik semuanya, muka percaya semua ya, insya-Allah. Okey muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya. Okey, pada pagi ni kita akan sambung sikit lagi, kita akan tengok kita berhenti terakhir kita kuliah di sini pada 28 hari bulan 1 yang lalu. Kita berada pada muka surat 122. Kita membicarakan tentang jin ya. Membicarakan tentang jin, start daripada muka surat 100 itu. Dan tajuk pada pagi ni dimula dengan pengarang Syekh Dr. Umar Sulaiman. Dia letak ular rumah. Ular rumah maksudnya bagaimana makhluk Allah yang namanya ular tu kalau dia masuk rumah macam mana. Dulu saya dah ceritakan sedikit tentang ular tu di rumah macam mana. Kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dia kata
Dia kata jin itu boleh menjelma dalam wujud ular dan menampakkan diri kepada manusia. Satu makhluk jin ini dia boleh menjelma dalam bentuk ular dan menampakkan diri kepada manusia. Maksudnya jin dia akan jadi menjelmakan diri dia jadi ular, kemudian dia boleh menampakkan ular tu kepada kita. Jadi kita nampak ular tu, kita ingat ular, tapi sebenarnya bukan ular, itu adalah jin. Tu kata. Okey. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh ular rumah, kerana maksudnya Nabi dia larang untuk membunuh ular yang masuk dalam rumah, kerana khawatir jika yang dibunuh itu adalah jin yang telah masuk Islam. Umum jin boleh menjelma jadi ular. Bila dia menjelma jadi ular, kita nampaklah, sebab ular biasa. Kalau jin dalam bentuk dia kita tak nampak, sebab jin tu kita tak boleh tengok lah, tarau, tak boleh nampak. Tapi bila dia berubah daripada jin kepada makhluk lain, namanya ular makhluk yang manusia boleh tengok, jadi kita nampak. Kemudian Nabi dia larang jangan bunuh ular yang masuk ke dalam rumah, kerana khawatir jika yang dibunuh itu adalah jin yang telah masuk Islam. Sebab bila dia jadi ular, boleh jadi ular itu jin, sama ada jin kafir ataupun jin Islam. Jadi Nabi dia risau, takut kita terbunuh. Ini sebenarnya bukan jin kafir, jin Islam. Okey. Kemudian ada riwayat disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, dia kata sesungguhnya di Madinah ni ada jin yang telah masuk Islam. Kata Nabi, Madinah ni, dekat Madinah ada jin yang dah masuk Islam. Sebab Nabi berdakwah di Madinah, ada jin-jin yang pada luar, sebagaimana para sahabat yang daripada luar jadi golongan muhajirin, berhijrah datang ke Madinah, duduk dengan Nabi, sama ada daripada Mekah, ada daripada Yaman, ada di Jazirah Arab, pergi ke Madinah, duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Itu dalam geng manusia. Tapi kita fikir, jin ni dia orang tak datang ke? Kan? Dia buat kerja dia ke? Duduk kat bukit, kat gunung, macam tu ke? Tak. Geng jin ni ada juga yang dari luar datang dan duduk kat Madinah. Dan memang dah ada juga jin dekat Madinah sendiri. Dan ada jin Madinah itu yang telah masuk Islam. Jadi Nabi berdakwah tu datang, jin datang di Masjid Nabawi, Masjid Nabi, didengar dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kata Nabi, apabila kalian melihat sebahagian dari mereka, bila kamu nampak geng-geng jin ini, kata Nabi, berilah ia, ditulis ini ultimatum, maksudnya berilah dia masa, tempoh untuk pergi dalam 3 hari untuk menjauh ataupun dia keluar. Kata Nabi, kalau kamu nampak yang jenis makhluk jin yang bentuk ular ni masuk dalam rumah, maka beri dia tempoh. Dalam hadis ni Sahih Muslim ni dia kata 3 hari. Beri amaran pada dia, bagi dia tempoh 3 hari, suruh dia keluar. Okey. Kemudian kata Nabi, jika ia masih terlihat setelah itu, bunuhlah, kerana ia adalah syaitan. Ni hadis dia Bukhari ni, hadis Bukhari. Kata Nabi, kalau dah 3 hari, kita dah bagi amaran. Hari pertama kan, kita kata jin, wahai jin, kalau kamu ni wahai ular, kata ular kan, wahai ular, jika kamu ni adalah jin, maka keluarlah daripada rumah aku. Hari pertama. Kemudian hari kedua, kemudian hari ketiga. Kalau dia tak keluar di hari ketiga, baru bunuh. Tu 3 hari. Ini dalam hadis ni. Sebelum ni saya dah sebut, kita cakap 3 kali je boleh. Kalau dia tak keluar, boleh bunuh terus. Ada, tapi dalam hadis ni dia sebut 3 hari. Selepas 3 hari, maksudnya kalau dia tak keluar, maka pada ketika itu kata Nabi, bunuhlah ia, kerana ia adalah syaitan. Syaitan ni jin juga, tapi maksudnya jin yang jahat. Nabi takut ular yang masuk dalam rumah tu tiba-tiba kita bunuh terus, tapi sebenarnya dia bukan jin yang jahat. Takut dia tu ada jin yang muslim. Tapi kalau 3 hari kita dah beri amaran, tak reti bahasa, kata Nabi, ini bukan jin Islam. Kalau jin Islam, dia sampai 3 hari je dia akan keluar. Sebab adab, kalau kita tengok tuan-tuan, kalau adab orang datang bertamu ke rumah kita kan,
Kalau orang datang tamu kita ada 3 hari kita kena bagi dia bertamu di rumah, dan masa 3 hari itu kita jangan halau dia. Contohlah ada kawan datang tu kan, datang je rumah kita, kata datanglah nak ziarah lah, lama tak jumpa dah bertahun, cadang datang ziarah, boleh sila datang. Dah datang je rumah, duduk sembang-sembang, kita tengah sembang-sembang kan, bila nak balik kan, tak boleh tanya macam tu kan, baru kawan duduk setengah jam dah tanya nak balik kan, tak boleh kan? Sebab adab dalam Islam, kalau orang datang bertamu dia 3 hari. 3 hari itu jadi tanggungjawab kita untuk entertain dia, bagi makan, bagi minum semua kan, bagi tempat tinggal 3 hari. Itu dalam Islam hak tetamu. Tu hak seorang tetamu datang rumah dia kena 3 hari. Lepas 3 hari itu baru kita boleh layan dia sebagai orang biasa. Lepas 3 hari itu kita tanya, dah 3 hari ni ada rasa-rasa nak balik, kata. Lepas 3 hari baru boleh tanyalah kan. Tapi dalam masa 3 hari tu kan, jadi adab tu dia tak kena lah. Tapi zaman sekarang ni orang dia tak kira dah, mesti dia nak clear urusan tu. Tapi Islam dia ajar begitu. Maksudnya hak tetamu tu dia ada 3 hari. Selepas 3 hari tu kita dah boleh. Maksudnya kalau mungkin masa 3 hari tu kita siapkan dia makan, siapkan itu, ini bagi itu, kita entertain dia. Tapi selepas 3 hari kita dah boleh entertain dia sebagai ahli biasa dalam rumah. Kan? Hak tetamu tu dia dah dirucut kan. Begitu dia. Maka dalam hadis Bukhari ni Nabi sebut 3 hari juga bagi peluang kepada jin itu untuk duduk. Lepas 3 hari maka kita boleh bunuh dia. Kalau dia tak keluar, maksudnya dia adalah jin kafir ataupun dia adalah syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kata pengarang dia tu, Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan bahawa Abu Sa'id menemui Abu Sa'id Al-Khudri, nama dekat-dekat Abu Sa'id, dan juga menemui Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Ia melihat Abu Sa'id sedang salat dekat rumah Abu Sa'id itu. Abu Sa'id menceritakan, aku pun duduk untuk menunggu hingga Abu Sa'id Al-Khudri dia selesai solat dia. Okey. Lantas aku mendengar suara gerakan di rumah itu. Abu Sa'id ni dia dengar ada dan rumah tu dengar ada bunyi gerakan, dia kata. Aku menoleh dan ternyata itu adalah bunyi ular. Dia tengok sementara tu Abu Sa'id mayang tu, ada ular rupanya. Baru dia perasan. Kemudian aku melompat untuk membunuh. Bila dia nampak tu, dia terus nak pergi bunuh. Kan? Akan tetapi Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, dia isyaratkan, dia sebut semayang kan, dia kata jangan, dia mengisyaratkan agar aku duduk. Kata jangan ambil tindakan, walaupun maksudnya tadi tengah solat Abu Sa'id datang, tunggu dia pun nampak ular. Dia kata bahaya ni, ambil tindakan terus. Kemudian Abu Sa'id kata jangan. Sebab apa dia kata, akan tetapi Abu Sa'id mengisyaratkan agar aku duduk, maka aku pun duduk. Ketika selesai solat, di dalam solat tu Abu Sa'id Al-Khudri dia buat isyarat aja, dia tak cakap kan, dia buat isyarat jangan. Tak tahulah macam mana isyarat dia. Kalau Arab biasa, kalau Arab lah, kalau tuan-tuan biasa pergi belah Mesir dan belah Arab, dia ada isyarat macam ni. Dia kata istanni. Istanna tu maksud nanti kan. Kadang-kadang tengah solat kan, orang ada benda penting nak cakap ke benda, dia tengah solat tu dia boleh lagi. Arab kadang-kadang kita kelakar tengok panggil Arab kan, tengah solat ada benda penting kan. Dia suruh tunggu maksud tu tunggu kalau apa-apa kan, orang cakap-cakap je, dia tengah solat tu dia boleh angkat tangan. Ni isyarat kata tunggu. Kadang-kadang kalau dengan Arab imam dia baca sangkut tersilap kalau Ramadan kan, dia baca-baca ramailah Arab, banyak ramai hafal Quran, belakang orang ni tegur dia buat tangan gini. Dia tengah nak fikir, dia kata aku ingat ni tapi tengah berserabut dia tu. Dia buat tanda gitu, istanna gitu, nanti Arab punya style dan solat juga. Okey, maka Abu Sa'id dibuatkan satu isyarat menunjukkan kata nanti tunggu dulu, dia kata. Okey, ketika selesai solat Abu Sa'id menunjukkan ke sebuah kamar di dalam rumah tu, ditunjukkan bahawa dalam rumah ni ada satu bilik. Ia bertanya, apakah engkau lihat ruang ini? Kamu nampak ada tempat ni? Dia kata, tempat ruang satu bilik itu.
Kita dikata, aku menjawab, ya. Kata Abu Sa'id, ya. Lantas ia berkata, di dalam ruang ini ada seorang pemuda dari kami yang baru menikah. Dia ceritakan bahawa dekat bilik itu ada pasangan pemuda yang baru menikah dekat situ. Dia kata, Abu Sa'id menceritakan, selanjutnya kami pergi ke Khandaq. Dia ceritakan bahawa lepas itu, ni cerita selepas berlaku lah. Dia kata, selanjutnya kami pergi ke Khandaq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berlaku peperangan Khandaq. Pada tengah hari, pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke rumah. Dia ceritakan balik bahawa pasangan ini pernah ada dulu pasangan dekat bilik ni. Kemudian ceritanya berlaku pada peperangan Khandaq. Maka dalam peperangan Khandaq, pemuda itu pergi sama pegang Khandaq. Dan dalam perang Khandaq tu, lelaki ni baru kahwin, dia risaulah isteri dia, kan? Apa-apa dia minta kebenaran Nabi. Ya Rasul, kata, aku nak balik kejap lah, tengok orang rumah, kan? Dia balik ke rumah dia. Suatu hari ia meminta izin lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari yang lain, peperangan Khandaq ni, di peperangan Parit tahun ke-5 Hijrah. Peperangan Parit ni maksudnya di Madinah itu dikepung. Jadi Nabi dengan para sahabat berada dalam kepungan itu. Jadi yang pemuda ni pergi berperang dengan Nabi, tapi dia boleh baliklah rumah dia dalam kepungan itu. Maka hari seterusnya dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta izin lagi kepada Rasulullah. Maka Nabi menjawab, bawalah senjatamu kerana aku mengkhawatirkanmu ihwal Bani Quraizah. Nabi dia pesan kepada pemuda tu, kamu bawa senjata sebab risau tentang golongan kafir, Bani Quraizah ni, Yahudi, Bani Quraizah, dia ada. Kemudian pemuda itu pun mengambil senjata, kemudian pulang ke rumah. Dia pun balik bawa senjata lah, nak tengok rumah dia. Ternyata isterinya berdarda di depan pintu. Tengok sampai rumah, tengok isteri ada depan pintu rumah, dia kata. Kemudian lelaki ini menghambur ke arah isterinya seraya hendak memukul tombaknya. Dia Arab ni, dia satu benda yang aib lah. Kalau dia balik tengok rumah bini dia duduk depan rumah, kan, satu benda yang aib. Sepatutnya isteri duduk dalam rumah, tapi bila duduk depan rumah ni jadi satu benda yang aib lah. Seolah dia macam duduk cari tengok orang lain lalu lalang sini, kan. Maksudnya benda yang aib. Kalau tempat kita ni mungkin tak berasa sangat suasana begitu. Arab dia sensitif benda gitu. Kita kan kalau rumah ke nyidai kain ke nyapu sampah tepi rumah tu benda kita biasa. Tapi Arab ni benda macam tu dia kena satu benda yang aib. Kalau nak keluar tu kena ada orang yang mengiringi dia dengan anak dia ke, ada mahram dia ke, baru tu Arab ya, dia jaga tu. Jadi dia bila dia keluar tu, dia baru kahwin pula, tengok apa pula isteri dia buat depan rumah, sepatut dia dalam rumah tu, kan. Menyebabkan lelaki ni dia keluar pedang, nak memukul dengan tombak dia lah, kepada isteri dia, kerana ia merasa cemburu. Ada sebab pencemburu itu. Sang isteri berkata, tahanlah tombakmu dan masuklah ke dalam rumah agar engkau melihat apa yang telah membuatku keluar. Isteri dia tidur depan rumah, dia kata relax bang, kata, masuk rumah tengok apa ada dalam rumah. Dia pun ambil tombak masuk. Apa berlaku, dia kata, lelaki itu pun masuk ke rumah. Ternyata ada seekor ular besar melingkar di atas katil. Di sini di atas ranjang tu. Tengok rumah, tengok ada seekor ular besar yang tengah baring, landing atas katil dia. Kemudian apa dia buat? Dia kata, ia pun menghujamkan tombaknya pada ular itu. Pemuda itu dia ambil tombak dan dia tusuk sehingga tembuslah ular tu, nak bunuh ular tu. Lalu ia keluar rumah menggotong ular itu. Maksudnya dia keluar rumah bawa ular tu keluar, duk bergaduh dengan ular itu, sedangkan ujung tombaknya masih di rumah. Dia masih tercucuk, dia duk berbelit-belit dengan ular itu. Lantas ular itu menggeliat dan tidak diketahui siapakah yang lebih dahulu mati, ular ataukah si pemuda itu. Bila dua-dua mati, lelaki tadi mati dan juga ular tu mati, maka dalam riwayat ni tak pasti disebutkan oleh Dr. Umar Sulaiman. Dia kata tak tahu lelaki tu mati dulu ke ataupun ular tu mati. Ular tu dah kena tusuk dah tembus kanan kiri.
Kemudian dia lilit lelaki tu sampai bawa keluar. Cuma dua-dua mati. Satu mati kena belik, satu lagi mati kena tombak. Okey. Kami pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah semoga dia menghidupkannya. Yakni Allah menghidupkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk sahabat kalian. Selanjutnya beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Apabila kalian melihat sebahagian dari mereka, berilah ia masa untuk pergi dalam 3 hari. So dalam kes ini, jin itu adalah jin Islam, tapi dia masuk rumah orang. Tapi apabila lelaki itu balik, apa tindakan yang lelaki itu buat? Dia bunuh. Kan? Silap lelaki ni muda, ialah orang baru kahwin tengok baru kahwin, dia tengah hot lagi masa tu kan, panas, pantang tersentuh, panas kan, masuk tengok, ada ular ni, memang tak fikir panjang lah. Ni pula baru balik pada perang Khandaq, tengah perang lagi, tengok memang masuk laki tu, dia tak cakap pun dengan ular tu, beri masa pada ular tu ruang untuk dia keluar, tapi terus dia bunuh. Itu kesalahan dia lelaki itu. Dan bila cerita ni sampai kepada Nabi, sahabat pula minta lain. Sahabat kata, ya Rasul, kesian, udahlah baru kahwin, lepas tu matilah pula kan, kena mati dengan ular, kena belit dengan ular, mintalah pada Allah hidupkan dia balik. Tapi Nabi tak. Nabi jawab apa? Dia kata, sesungguhnya di Madinah, Nabi kata, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk sahabat kalian. Minta Allah ampun kepada sahabat kalian. Sebab apa? Silap dia tadi, dia bunuh terus ular tu. Itu kesilapan dia. Minta Allah ampunkan dia. Kemudian Nabi kata, di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Dia kata, apabila kalian melihat sebahagian dari mereka, berilah ia masa untuk pergi dalam masa 3 hari, kata Nabi, untuk keluar daripada rumah. Jika ia masih terlihat, setelah itu bunuhlah, kerana ia adalah syaitan. So hadis Nabi ini dalam Muslim ini menceritakan kepada itu bagaimana kaedah kita deal dengan makhluk namanya ular bila dia masuk dalam rumah kita. Adab-adab kita, cara kita nak usir dia keluar. Tapi itu satulah dalam 3 hari. Kemudian ada pandangan yang lain, ada sebut sebagaimana saya sebut sebelum ni, kita cakap dengan ular tu 3 kali je. Kata, wahai ular, kalau kamu ini jin, maka keluarlah daripada rumah ni sekali, kan. Lepas tu cakap pula, jangan tunggu 3 hari, cakap tu sekali kedua, kemudian cakap tu sekali ketiga, sampai 3 kali kita cakap, dia tak keluar, bagi masa lebih kurang dalam 5 minit, 10 minit tak keluar, kita dah boleh bunuh, kan. Mana boleh tuan-tuan, ular masuk rumah, boleh nak tidur, kita tidur bilik ular ada kat sebelah. jangan buat lawak, kan. Walaupun kita duduk dalam bilik, kita kunci dia dekat luar rumah, tak boleh, kan, tak tahu buka dia duduk kat mana, kan. Jangan buat lawak, kan. Walaupun hadis ni sebut 3 kali, tapi ulama bila dia bahas, dia memberikan kefahaman yang berbeza. So maksudnya kalau kita nak tengok hadis sebut 3 hari, tapi ulama dia tetap cakap 3 kali, bagi arahan pada ular tu suruh keluar, tak keluar, kita dah boleh tindakan pada ular tersebut. Cuma bila kita bahas kitab ni, dia berdasarkan Quran dan juga hadis, kan. Quran, hadis, so memang direct daripada Nabi, direct pada Allah Ta'ala. Cuba ulama dia ada pandangan-pandangan yang boleh kita pegang. Tapi kalau tuan-tuan rasa hebat pula nak tunggu 3 hari, boleh. Ular masuk rumah tunggu 3 hari, saya tak berani, kan. Dan 3 kali dia tak keluar, memang saya hambat lah, telefon bomba, kan. Sikit ada beberapa catatan ni, sikit lagi kita habiskan catatan ni daripada pengarang. Dia kata, yang pertama, dia kata hukum larangan membunuh binatang ini berlaku khusus untuk ular, bukan yang lain. Maksudnya memang Nabi sebut makhluk untuk ular, satu. Yang kedua, akan tetapi tidak semua ular, kecuali hanya ular yang kita lihat di rumah sahaja. Ada pun ular yang terlihat di luar rumah, maka kita diperintahkan untuk membunuhnya. Dia ada perintah membunuh ular. Yang dalam rumah tadi tak boleh, tapi kalau tuan-tuan jumpa luar rumah, dia tak dan masuk rumah, kan. Nampak tu, yang tu tuan-tuan boleh sapu bersih, tak payah minta kebenaran apa-apa, kan. Ambil parang kasih
kasih habis tu. Jumpa kat semak ke mana-mana ular, ini kasih licin. Masuk rumah dia dah ada title tetamu. Itu masalah kan. Masuk rumah tu dia dah ambil title tetamu tu, kita kena raikan adab tetamu. Tapi luar, sebab kita ada, kalau luar rumah boleh bunuh tu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata pengarang, jika kita melihat ular di dalam rumah, kita perintahkan ia agar keluar, seperti dengan mengatakan, aku bersumpah kepada Allah agar engkau keluar dari rumah ini dan agar engkau menjauhkan kejahatanmu dari kami. Jika tidak, kami akan membunuhmu. Tu. Ini dia punya lafaz lah. Kalau dalam bahasa Arab dia kata, kalau kita bahasa Melayu kata, wahai ular, kalau kamu ini jin, maka keluarlah pada rumah ni. Kalau kamu tak keluar, aku akan bunuh sekali. Yang kedua pula, wahai ular, jika kamu ini jin, maka kamu keluarlah daripada rumah ni. Kalau kamu tak keluar, aku bunuh. 2 kali kan. Kemudian kali ketiga, relax, tengok dia duduk, memang dia tak faham kan, dia tak faham bahasa kita kan. Tak tahulah kalau ular tu ular Arab lah, tapi kalau negara kita ni biasanya ular, kalau jin mesti jin Melayu kan. Kalau dia cakap Arab itu lain lah, label jin kan. Mungkin ada ular Jawa kan, ular Siam kan, itu lain pula bahasa dia. Itu standard dia. Ular tempat kita dia faham bahasa kita. Maka kalau dia tak keluar, baru bunuh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata pengarang, alasan membunuh ular ini setelah 3 hari adalah kerana kita sudah memastikan bahawa ia bukanlah jelmaan jin muslim. Maksudnya kalau jin muslim jelmaan dan jin muslim tu di 3 hari dia akan keluar, dia akan ikut arahan. Kan? Kemudian andai ia adalah jelmaan jin muslim, ia pasti sudah pergi. Sebab yang muslim ni dia ada 3 hari je dia boleh duduk kat rumah sebagai tetamu kan. Lepas tu dia kena keluar. Jika ia adalah ular berbisa yang sebenarnya, layak untuk dibunuh. Jika ia adalah ular berbisa, yang sebenarnya layak untuk dibunuh. Maksudnya kalau tak keluar tu sebenarnya dia tu adalah ular yang berbisa dan sepatutnya dibunuh. Begitupun jika ia adalah jelmaan jin kafir yang durhaka, layak pula dibunuh kerana ia mengganggu dan menimbulkan ketakutan bagi penghuni rumah. Ada 2, kata pengarang. Satu tadi, lepas 3 hari kalau dia tak keluar, maksudnya kalau kita bunuh, boleh jadi dia tu jin, boleh jadi dia tu ular yang berbisa yang sepatutnya dibunuh. Satu. Kemudian yang kedua, kalau tak keluar juga, boleh jadi dia tu jin juga, tapi dia tak nak keluar, maka dia ni adalah jin kafir. Kafir ni dia tak kerti adab lah, dia tak kerti bahasa kan, dia duduk, maka layak juga untuk dibunuh, kata pengarang. Kemudian yang kelima, ada satu jenis yang dikecualikan dari ular yang masuk rumah. Dia kata jenis ular ini boleh dibunuh tanpa diberitahu terlebih dahulu. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan daripada Abu Lubabah bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bunuh ular di rumah kecuali ular jahat yang memiliki dua tanduk. Tuan-tuan tengok ular, ada jenis ular ni bertanduk, ada 2 tanduk dia. Tuan-tuan pernah jumpa ular bertanduk? Ada 2 tanduk dia tak? Saya tak pernah jumpa kan. Tapi dalam hadis ini dia sebut, Nabi dia sebut, kecuali ular jahat yang memiliki 2 tanduk, kerana ular ini berpengaruh menggugurkan kandungan. Maksudnya ada jenis ular yang dia ada 2 tanduk. Kalau tuan-tuan jumpa ular ni dah ada 2 tanduk, kalau dia masuk rumah, yang ni tak payah tunggu kebenaran apa-apa, memang boleh libah, kasih selesai terus. Sebab ular ni bahaya. Kata Nabi, ia berpengaruh menggugurkan kandungan. Kalau dalam rumah tak ada orang mengandung, jadi keguguran, dia boleh membuatkan keguguran. Satu. Yang kedua, membutakan mata, maka bunuhlah dia. Kalau dia masuk rumah, itu dia boleh menyebabkan orang jadi buta mata dia. Yang mengandung jadi gugur. Kedua, kalau dia boleh berhadapan dengan dia, boleh menyebabkan kita jadi buta. Tapi jenisnya yang ada 2 tanduk. Saya tak pernah jumpa. Ni ada jin apa yang jenis 2 tanduk ni kan, wallahualam. Tapi ada. Maksudnya Nabi kata kalau jumpa, tengok, ni lain macam jin dia pakai tanduk kan, ada 2 toncet kan. Yang ni boleh kasih bersih terus. Okey, habis itu. Tajuk berkaitan dengan ular
yang masuk ke dalam rumah. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ dulu, insya-Allah nanti kita sambung di kuliah-kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.